Percaya atau tidak, makhluk halus ada di mana-mana. Cuma ada segelintir manusia menafikannya apabila mata kasar mereka tidak nampak makhluk berkenaan. Kalau nampak, pastinya akan cabut lari atau terkaku di tempat itu. Itulah sebabnya Allah tidak mengizinkan manusia untuk melihat makhluk itu. Jika nampak akan memudaratkan manusia juga. Sementara itu, makhluk halus dalam kalangan jin, khususnya jin Islam, boleh memasuki masjid untuk beribadat berbanding dengan jin bukan Islam. Tetapi syaitan dan iblis pula boleh ke mana-mana sekalipun ke dalam masjid. Bagaimana syaitan boleh memasuki rumah Allah itu adalah melalui manusia juga untuk menggoda, melalaikan dan menyesatkan manusia. Banyak catatan pengalaman penulis berhubung dengan makhluk ini. Bukanlah untuk memaklumkan kononnya boleh melihat makhluk dengan izin Allah, tetapi sekadar berkongsi cerita tentang pengalaman yang banyak berhubung dengan makhluk tersebut. Banyak kali juga terserempak makhluk seperti ini di jalanan yang kelihatannya seperti seorang budak, remaja, orang dewasa sama ada, lelaki maupun wanita. Tetapi kejadian seumpama ini berlaku di hari-hari biasa, bukan sahaja di siang hari tetapi juga di malam hari. Namun, kejadian melihat golongan makhluk halus atau diistilahkan makhluk gaib itu di bulan Ramadan, itulah pokok segala cerita tentang kejadian berkenaan. Kadang-kadang jumlah mereka yang keluar dari sesuatu tempat itu agak ramai dan tidak kurang juga terdapat di antara 3 atau 4 orang sahaja dalam satu-satu masa. Pada tahun 1990-an dan tahun 2000 dulu, penulis juga pernah melihat makhluk gaib dari kalangan jin ini yang muncul pada bulan Ramadan. Ada orang berkata, kenapa makhluk gaib itu muncul pada bulan puasa, sedangkan makhluk berkenaan dikatakan dirantai atau dibelenggu oleh Allah SWT. Maksud makhluk yang dirantai itu bukanlah jin, tetapi merujuk kepada golongan ketua-ketua atau pemimpin utama yang menyesat dan menggoda manusia, yaitu iblis dan syaitan. Makhluk jin bebas ke mana sahaja, terutamanya jin Islam yang turut beribadat kepada Allah SWT sebagaimana manusia juga. Pada ketika itu, penulis pernah melihat beberapa kali makhluk halus yang dikenali jin Islam memasuki sebuah masjid di Teliput, Kota Baru untuk bersolat, terutamanya menunaikan solat fardu dan tarawih. Pada awalnya dilihat makhluk itu 2 orang budak yang mengenakan pakaian, baju dan seluar berwarna hitam. Penulis hampir terlanggar ketika kedua-dua budak jin itu berlari-lari dalam saf manusia. Tetapi 2 hari selepas itu pula, penulis melihat orang dewasa makhluk jin yang memasuki masjid berkenaan untuk solat bersama dengan manusia. Mungkin jemaah masjid berkenaan tidak perasan dengan kehadiran makhluk berkenaan yang juga lengkap berkain pelikat, berbaju putih dan berketayak putih dalam barisan saf manusia untuk menunaikan solat ketika itu. Tetapi melihatkan keadaan itu, penulis tidak memberikan tumpuan, kerana tumpuan kita ke masjid adalah untuk menunaikan ibadat itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal berkenaan berlaku di sebuah masjid di Jalan Teliput, Kota Baru, Kelantan yang berlaku dalam bulan Ramadan, bulan puasa yang mulia yang turut diraikan oleh makhluk halus dari kalangan jin Islam. Namun kejadian yang berlaku di Kampung Lundang dekat sini juga berlaku pada bulan puasa sebelah malam, iaitu pada 27 Ramadan tahun 1437 Hijrah, hari ke-27 dan malam ke-28. Pada ketika itu penulis menunggang motosikal agak seperti biasa, tidaklah laju sangat walaupun ketika itu sedang mengejar masa kerana telah terdengar azan dialun oleh Bilal di masjid berkenaan. Pada ketika azan dialun itu adalah waktu solat Isya. Apabila penulis tiba di kawasan Selekoh di mana di sebelah kiri jalan terdapatnya sebuah rumah penduduk dan pagar parit dan saliran GPS, manakala di sebelah kanan pula adalah semak samun dan hutan belukar yang agak subur. Dari suluhan lampu motosikal
ke arah belakangnya, penulis melihat seperti seorang remaja yang memakai baju biru tua, seluar hitam dan berketayap bercampur warna yang lilitan warnanya berselang-seli antara warna biru muda dan putih. Mungkin makhluk berkenaan perasan cahaya lampu motosikal menyuluhnya berjalan. Dia terus mengelak ke dalam semak di situ, lalu gaib. Jadi penulis tidak ambil kisah sangat dengan makhluk berkenaan kerana yang dikejar pada ketika itu adalah solat isyak dan solat tarawih di masjid terbabit. Apabila tiba pula dalam masjid selepas solat sunat isyak dan solat fardu telah selesai, Imam Tahfiz telah membaca tasbih memanggil makmum untuk solat tarawih pula. Pada ketika itulah penulis melihat seorang tua yang agak berbeza dengan orang tua dari kalangan manusia melintasi hadapan penulis untuk ke saf pertama sebelah kanan imam, berhampiran dengan pendingin hawa yang letaknya di bahagian atasnya. Selang selangkah orang tua itu menuju ke saf yang dimaksudkan. Tiba-tiba datang pula makmum wanita, seorang gadis, menyusuri orang tua itu yang juga melintasi hadapan penulis. Penulis terpaksa melompat ke belakang kerana bimbang tersentuh tangannya yang menghayun ke kiri dan ke kanan kerana mengikut rentak tubuhnya berjalan. Gadis itu mengenakan baju yang agak tebal putih dan merah dengan mengenakan seluar agak gelap warna hitam. Ekor mata penulis terus melihat ke arah gadis itu untuk mengenal pasti adakah betul makmum wanita melewati saf lelaki. Tak pernah pun wanita melalui saf lelaki, tetapi bagaimana pula dengan gadis itu? Apakah dia tidak tahu jika tersentuh air sembahyang pastinya terbatal? Sebab jika dia tahu dia tidak akan melalui kawasan itu kerana kebanyakan yang ada di masjid itu adalah lelaki dan bukan di kalangan saf wanita. Setelah dilihat turutan dan caranya berjalan itu ternyata berbeza dengan manusia. Malah apabila makhluk gadis itu tiba di tempat orang tua itu tadi, dia terus gaib di situ. Jadi fahamlah penulis bahawa kedua-duanya adalah makhluk jin, tetapi yang tak fahamnya ialah kenapa jemaah wanita pun menuju ke situ. Di hari-hari biasa, kerap juga makhluk jin sama ada yang lelaki dewasa dan anak lelakinya singgah untuk menunaikan solat. Apabila makhluk berkenaan memasuki masjid berkenaan, makhluk berkenaan akan duduk di bawah pendingin hawa itu. Tetapi berbeza pula pada malam berkenaan yang turut dihadiri oleh makhluk gaib wanita pula. Setelah pulang ke rumah, penulis berfikir adakah jemaah lelaki yang ada di masjid itu perasan dengan kejadian itu. Kalaupun mungkin mereka tidak dapat melihat makhluk berkenaan, sekurang-kurangnya mereka tentunya akan perasan atau berasa agak pelik. Kenapa pula penulis melompat ke belakang? Walau bagaimanapun, mungkin mereka tidak perasan dengan kejadian itu. Itulah hebatnya Allah SWT menutup aib sebahagian manusia. Jika Allah tidak melindungi dan menutup dari keaiban, malu bersalah penulis kerana dengan tidak semena-mena melompat ke belakang itu atas alasan apa. Tetapi sehingga hari ini, tiada yang cuba bertanya dan minta penjelasan tentang kejadian pada malam itu.